lah. Okay, nanti hari ini apa yang kita akan belajar kemudian ni ialah waktu itu dia walaupun dia bertabur secara normal, tapi min dia bukan kosong, sisian piawai dia bukan 1. Okey, sebelum ini kita buat ulang kaji sikit. Okey, kalau ini ialah normal piawai, so kita akan bagi ini sebagai skor Z. Okey, skor Z. Kalau normal biasa kita pakai X sahaja. Itu bezanya. Okey, katakan cikgu tanya, cari kepalang kalian. Skor Z kamu lebih kecil daripada 0.21. Macam nak buat? Halo. Macam nak buat? Okey, gunakan kalkulator. Inverse normal ke normal CD? Normal CD. Okey, normal CD. Okey, semua orang buat. Okey, normal CD. So kalau normal CD, apakah lower kamu? Apakah upper kamu? Lower -9 kuasa 99. Ya. Upper kamu? 0.21. Okey. Sisian piawai? 1 lah 1. Variance 0. So jawapan? 0.5832. 0.5832. 2. Okey, boleh? Okey. Kalau sekarang ini bukan normal piawai contohnya cikgu bagi 24, cikgu tanya benda yang sama. Macam mana? Okey. Okay, sebab kamu ada kalkulator warna Classweek ini, sebenarnya kalkulator Classweek ini dia boleh tolong kamu terus dapat jawapan terakhir. Dia boleh tolong kamu terus dapat jawapan terakhir, tapi kamu hanya boleh pakai dia sebagai teknik semak sahaja. Boleh ya? So sebenarnya kalau awak ada kalkulator putih tak susah kerjanya. Sama aja. Ini negatif kali 10 kuasa 99. Ini 0.21, tukar je lah. Kamu punya sisian piawai berapa? Sisian piawai kamu berapa kalau itu contoh dia? Berapa sisian piawai kamu? Dia ada kaitan dengan ini. So, berapa sisian piawai kamu? 20 kan? Bukan, itu min. Nombor pertama ialah min. Nombor kedua ialah variance. Kamu kena ingat yang ini yang pertama ini ialah min. Ataupun inilah. Yang ini ialah variance. Sekarang cikgu nak sisihan piawai. Bukan 20, tapi 20 ialah min. Maksudnya 20 di sini. Sisihan piawai? Punca kuasa 2, 4. Punca kuasa 2 bagi 4. Betul tak? Kamu terpulang kepada kamulah. Kamu nak buat punca kuasa 2, 4 pun boleh. Ataupun ini sebenarnya 2 kan. Kamu nak tulis 2 pun boleh. Tak ada masalah. So, dia akan terus bagi awak jawapan. Berapa jawapan kamu? Satu nombor sangat kecil sebab 0.21 ni. Okey, kamu dapat satu nombor sangat kecil. Cikgu ubah nombor besar sikitlah. Sebab bila min kamu 20, kalau awak dapat 0.21 sangat kecil nombor tu cikgu ubah sikit nombor inilah ya. Katakan cikgu ubah kepada 21 lah. Okey, cuba tekan kalkulator semula.
Tapi cikgu ubah ini kepada 21. So maksudnya ini 21 lah ya. Okey, cuba sekali lagi. Kalau tidak nombor kecil sangat awak nak tulis pun susah. Okey, jawapan 0.6915. okey, 0.6915. So kalkulator putih sebenarnya senang aja. Kita masuk saja min dan variance ikut kehendak soalan tu. Tapi kamu ingatlah susun 6 tu. Yang simbol sisihan piawai dengan min jangan terbalik. Dan berhati-hati, ada soalan bagi kita variance, ada soalan memang bagi kita sisihan piawai. So pastikan awak masuk nilai dengan betul. Hanya masalah dari segi pemarkahan, kalau awak buat macam ni tak dapat markah. So hanya gunakan ini untuk semak jawapan sahaja. Boleh ya? Okay. So kita yang sepatutnya jawab pada kertas macam mana? Okay. So kalau kamu jawab pada kertas, kamu tulis macam ini. Kamu pergi lukis macam nak tulis dia fikirkan. Oh ya, kamu kena buat macam ni. Okay, langkah 1 langkah 1 kamu ubah kepada skor Z. Nah, ubah kepada skor Z memang ada rumusnya. Dalam nota cikgu ada bagi. Ini memang ada juga dalam senarai rumus nanti. So, awak tak hafal pun tak apa. Tapi janji ingat wujud rumus ini. Okay. So, kamu kena ada langkah 1, ubah kepada skor Z dulu. Langkah 2, baru guna kalkulator macam semalam. Maksudnya macam ini. Okay. So, cara kamu tulis ya. Kamu tengok saya buat. Jawapan sebenarnya kita tahu. Tapi masalahnya kalau terus tekan kalkulator, jawapan itu tidak diterima dalam exam. So, kamu kena buat macam ni. Ubah dia kepada skor Z. So, X kepada Z. Lebih kecil. So, gunakan rumus, masukkan. 21 tolak. Kita punya min tadi berapa? Min kita berapa? Min kita 20 bahagi sisihan piawai kita punca kuasa 2, 4. Okey, lepas tu kira dulu apa jawapan ini. Okey, 21 tolak 20. Kira dulu berapa? 21 tolak 20 bagi punca kuasa 2, 4. Kamu dapat 0.5. Dapat 0.5. Betul. Okey. Lepas itu baru kamu gunakan ini. Lower negatif 9 kali 10 kuasa 99. Apa berapa? Apa berapa? 0.5. 0.5. So bila kamu tekan, dia akan bagi kamu 0.6915. Betul? Betul. Okay. So, cikgu balik ke sini Sebab masalah bila awak ada kalkulator ini, sebenarnya awak cepat dapat jawapan. Tapi kalau exam awak buat macam ini, tak diberi markah. So, kamu ingat di sini kalau dalam exam, soalan normal piawai, kalau saya tanya ini, boleh kamu terus tulis jawapan kepada saya. Boleh. Okay. Tapi kalau ini ialah taburan normal, ini soalan saya. Okay. So, apa yang cikgu sepatutnya nampak dalam kamu punya kertas ini ialah awak ubah dia kepada skor Z, apa formula yang awak pakai. Kemudian apakah nilai yang awak akan tekan dalam kalkulator. Lepas tu baru boleh tulis jawapan dia. Kalau kamu daripada soalan yang cikgu bagi, okay, kamu bagi ini soalan saya, kamu tak ada ini, terus bagi saya ini, kamu tak dapat markah. Faham kan? Sebab di tengah-tengah ini ada satu markah kaedah, baru markah jawapan. Dan soalan ini biasa, dia selalu berlaku dalam kertas 2. So, kalau awak tak dapat markah kaedah, awak tak dapat markah jawapan. Tapi kamu boleh gunakan teknik ini setakat untuk semak.
Ada masalah? Tak ada. Okay. So kamu akan nampak di sini untuk norma piawai kalau soalan tanya kepalang kalian. Ini ialah soalan tanya kepalang kalian. Okay. Kalau soalan tanya kepalang kalian untuk norma piawai, kalkulator aja habis. One step. Kalau soalan norma biasa, cikgu kena ubah kepada skor Z dulu. Cikgu kena buat kerja ini. Ubah kepada skor Z dulu. Baru saya boleh ada langkah 2 guna kalkulator. Ada 2 step. Jelas? Jelas. Okay. So kita tengok contoh yang satu lagi yang satu lagi grup yang satu lagi. Okay. So sekali lagi. Okay, ini norma piawai. Okay, Z lah. Norma piawai ialah Z lah. Yang ini ialah norma bukan piawai punya. Contoh. Cikgu boleh letak 50. 10 contohnya. Okay, 50, 10. Katakan cikgu letak macam ini Okay. So, satu lagi kumpulan soalan ialah kita cari nilai. Cikgu bagi kepalang kalian. Okay. Cikgu kata, okay, kepalang kalian Z melebihi M ialah 0.117. 0.117. Cari nilai M. Dengan cikgu tanya waktu dia bukan dalam piawai. Okey, kita tengok piawai punya dulu. Macam mana kamu buat? Tengok dekat CV. Kita kena tengok graf dulu Lebih besar 0.117. So garis saya di bahagian negatif ke di bahagian positif? Saya nak lorek sebelah kanan nanti. Di bahagian positif, di bahagian negatif sini, di bahagian positif. Mana satu logik? Positif. Positif. Dan cikgu lorek sebelah kanan. Kawasan ini 0.117. Habis lukis, kalau boleh double check. Lebih besar, sebelah kanan saya lukis 0.117, kurang daripada 0.5, saya lorek kawasan kecil. Double check balik. Okay, so kamu nak gunakan CV ke nak pakai kalkulator kamu? Kalkulator. Okay, kalau gunakan kalkulator, ada itu kawasan yang kamu akan baca nanti? Tak. Tak. Dia akan baca kawasan putih kan? Macam dapat nilai ni? 1/0.117. So jawapan? Betul. 0.883. 0.883. So bila kita pakai kalkulator, kita gunakan inverse normal ke normal CD? Inverse normal. Okay, kita gunakan inverse normal. So kita kena jawab soalan apakah area kita, apakah ini simbol sisihan piawai, apakah min. So apakah area kita? 0.883. Ini? 1. Apakah variance kamu? Sisihan piawai kamu? 1. Apakah min kamu? 0. Min. Kosong. So bila kamu tekan semua maklumat ini, so apa jawapan dia? .1901. Okey. Sebab CV hanya boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan. So cukup awak bagi saya 3 tempat perpuluhan Boleh Tak payah bagi sampai 4 sebab CV boleh baca sampai 3 je.
So inilah nilai dia. Dan kalau kamu pakai kalkulator putih ini, kamu tak payah fikirlah cikgu positif ke negatif, memang dia tahu. Okay, tak payah risaulah. Okay, so itu jawapan dia. Okay, sekali lagi untuk sebelah sini kita pun ada cara semak dengan cara jawab. Sebab kalkulator putih ini terlalu advance. So banyak step dia boleh buat untuk kamu. Tapi kalau exam output macam tu, cikgu tak boleh bagi makan. So kalau cara semak, maksudnya macam mana kita nak tekan kalkulator Cikgu bagi cerita lebih kurang sama kan. Ini 0.117. So dari segi ini apa yang saya kena ubah? Saya bukan baca 0.883. So apa ini? Sisian piawai. Apakah sisian piawai? 10. Punca 10 itu variance. Punca Okay, jangan lupa. Punca kuasa 2 bagi 10. Min? 50. Okay. So kamu tekan kalkulator. 0.883 punca kuasa 2 10 50. Jawapan kamu? Boleh dapat 53.76. Dapat. Tapi ingat ini hanya untuk semak. Ini hanya untuk semak. Kalau dalam exam, kita perlu tunjukkan langkah kita. So langkah pertama, kita buat kerjasama. Dapat kawasan ini, loretkan dia. Lepas tu, fikirkan apa yang sepatutnya saya baca. Kemudian masuk dalam kalkulator. Benda yang sama kita akan buat. Maka kita dapat jawapan 1.190. Hanya kali ini, sebab dia bukan piawai, maka 1.190 ini bukan jawapan dia. Ini ialah skor Z kamu. So kita kena ada tambahan satu langkah lagi, iaitu langkah kedua, kita kena ubah ini kepada skor X. Cikgu besarkan. So boleh bila kamu baca daripada CV kamu dapat 1.190, tapi sebab dia bukan normal piawai, so tak boleh ambil dia sebagai jawapan. Kamu kena masuk lagi langkah kedua, iaitu ubah dia kepada skor biasa balik, skor X. So kita akan gunakan rumus yang sama macam tadi. Ini memang dipekarkan dalam exam, tak hafal pun tak apa, janji tahu saja. So kita main masukkanlah. Okay. Tak ingat sudah. Min kita 50. Sisian piawai kita 10. Okay, soalan saya. 1.190. Okay, 1.190 isi di mana? Tempat Z ke tempat X? Z. So ini dia lah 1.190. Okay. So kamu boleh shift calculate, boleh manual, cikgu tak kisah, cikgu nak jawapan saja. Siapa tak pandai buat algebra boleh kamu boleh gunakan shift calculate, cikgu nak jawapan. Boleh tak dapat jawapan 53.76 macam tadi? Boleh. Okay. So balik ke sini So kamu kena ingat di sini kalau dia, sorry cikgu kena bagi kecil. Okay. Kalau ini ialah soalan normal piawai, maka apa yang perlu cikgu nampak dalam exam nanti ialah, ini katakan inilah soalan dia,
Okey, kalau boleh cikgu nak tengok graf ini walaupun dia tak ada markah. Kenapa cikgu nak tengok graf ini? Sebab dia perlu tahu area apa yang awak baca. Sama, kalau sifir kita ialah 0.883 kan? Kalau kalkulator ialah 0.883, kalau sifir ialah 0.117. Dia perlu tahu nilai apa yang awak baca. So awak contoh dalam gambar raja ini, daripada gambar raja ini dia boleh dapat apa yang dia nak. Okay? So lukis gambar raja ini, cikgu sebenarnya bagi markah bukan sebab cikgu nampak gambar raja, sebab ada maklumat saya kena baca. Lepas itu jawapan kamu. Kalau dalam exam ini yang cikgu nak tengok. Gambar raja kamu, baru jawapan. Okey. Kalau ini ialah normal yang biasa, taburan normal yang biasa, bukan piawai punya. Okey. Cikgu tadi ajar cara semak. Itu hanya untuk semak. Exam tolong jangan buat benda ini sebagai jawapan terakhir kamu. Nanti tak dapat markah sebab tak dapat markah kaedah. So cikgu pun sekali lagi cikgu akan nampak gambar raja ini. Gambar raja ini. Lepas tu cikgu nak tahu Z kamu berapa. Lepas tu saya nak tengok awak pakai rumus ini. Lepas itu jawapan dia. Boleh? Itu tempat yang perlu akan diberi markah. Ada soalan sampai sini? Tak ada. Okay. So, apa yang kita belajar hari ini dengan sebelum ini, beza satu sajalah. Kalau sekarang dia bukan normal piawai, apa yang sepatutnya saya buat. Dan kerja kita kamu akan tengok, separuh masih sama macam sebelum ini, tapi kita ada tambahan. Kita ada tambahan. Okay. Kalau jenis ini, nak cari nilai punya, kita tambahan langkah ialah langkah 2 kita. Okay. Kalau jenis yang tanya kepalang kalian punya, kita punya tambahan langkah ialah langkah sebelum kita nak pakai kalkulator. So kamu kena ingat mana satu dulu. Kalau cari kepalang kalian, kita kena tambah satu langkah, tapak Z dulu, baru pakai kalkulator. Kalau jenis yang tanya nilai, kita buat sebiji sebulat macam sebelum ini, tapi kita ada tambahan langkah di bawah. Kita ada tambahan langkah di bawah, iaitu yang kita dapat skor Z itu kita kena ubah kepada X balik. Okay? Dan untuk awak ada kalkulator putih ni, awak memang advance di sini, awak boleh semak jawapan dengan cepat. Tapi ingat itu untuk semak sahaja. Jangan anggap itu sebagai langkah-langkah penyelesaian kamu. Kalau kamu tunjuk benda ini, tunjuk apa yang awak type dalam kalkulator pun tak dibenarkan sebab tak ada skema macam ini. Faham ya? Okey. So kita tengok latihan hari ini. Okey lagi. Okey, cikgu pergi kepada latihan 8.3 dulu, iaitu soalan format kertas 2. Okey, kalau soalan format kertas 2, biasanya ini ialah soalan yang 10 markah punya. Okey, markah dia tinggi. So biasanya, biasa punya pattern soalan, dia ada bahagian A, bahagian B. Satu uji taburan binomial, satu uji taburan normal. Cikgu kata biasa. Sebab cikgu pun memang ada nampak soalan dua-dua tanya normal. So far cikgu jarang nampak dua-dua tanya binomial. Tapi kebanyakan masa satu soalan binomial, satu soalan normal. Okey, siapa dulu sesuka hati dia lah. Tak ada orang wajibkan A mesti binomial, B mesti normal. Okey, so bila dalam exam kamu tengok soalan ini, cikgu akan galakkan kamu senang cari dulu. Kalau dia ialah soalan taburan normal, dalam ayat itu memang awak nampak. Dia akan tulis macam ini. Kenapa semua jadi hitam? Tak apalah, cikgu highlight. Awak akan nampak ini. Mengikut taburan normal. Dia mesti ada ayat ini.
Okay? So kalau dalam exam kamu dapat satu soalan atau ini soalan taburan kepalan kalian. Kalau kamu tak tahu ini soalan taburan kepalan kalian, cikgu langsung tak boleh tolong lah. Okay? Kamu boleh tahu dia soalan kepalan kalian sebab awak nampak perkataan kepalan kalian di sini. Kepalan kalian. Sebab tajuk kepalan kalian yang kita belajar sebelum ini jarang diuji dalam kertas 2. Dia biasa uji dalam kertas 1. So kepalan kalian yang kedua yang kita akan tengok ialah tajuk ini, taburan kepalan kalian. So kertas 2, kalau kamu nampak perkataan kepalan kalian, itu biasanya soalan tajuk taburan kepalan kalian. Bila kamu tahu itu ialah soalan tajuk taburan kepalan kalian, cari ayat itu, taburan nombor. So contoh soalan pertama ini, di bahagian B awak nampak mengikut taburan nombor. Di bahagian A awak tak nampak. Maka kemungkinan sangat besar ini memang binomial. Saya rasa so far saya tak pernah miss lagi lah. Okay? Saya tak pernah miss lagi. Kalau salah satu soalan saya nampak dia kata mengikut taburan normal, yang satu lagi tak nampak. Okay? Dia ialah soalan taburan binomial. Saya rasa saya tak miss. Yang mungkin berlaku ialah B nampak taburan normal, A pun nampak taburan normal. Itu mungkin berlaku. Ataupun AB terbalik. Okay? Soalan A tanya taburan normal, soalan B baru tanya taburan binomial. Tapi secara aniat awak boleh pegang prinsip ini. Nampak saja soalan ada mengikut taburan normal, okey, ini soalan taburan normal. Yang satu lagi, kalau nampak juga taburan normal, okeylah dia taburan normal. Kalau tak nampak apa-apa, itu taburan binomial. Okey ya? So kamu tengok soalan 1, okey, pergi soalan 2. Awak akan nampak punya. Okey. Di sini. Mengikut taburan normal. Tapi soalan 2 ini dia baik hati. Dia cakap pun ini taburan binomial. Tapi bukan banyak soalan akan beritahu. Kebanyakan masalah kalau taburan binomial tak cakap. Taburan normal dia cakap. Okay? Selain daripada dia gunakan perkataan mengikut taburan normal, mungkin dia pakai ayat ini ya. Mana? Ini. Bertabur secara normal. Sama masuklah ya. Boleh? Bertabur secara normal maksudnya mengikut taburan normal lah. Dan kita akan nampak soalan ini. Kita cepat tahu ini bukan soalan normal piawai sebab awak nampak Ming dan sisian piawai dia. Ming 2.8, sisian piawai 0.8. Pasti ini bukan normal piawai sudah. Sebab normal piawai Ming mesti 0, sisian piawai mesti 1. Biasanya kertas 2 dia tak suka tanya normal piawai. Kertas 2. Kertas 1 mungkin. Yang kamu nampak Ming 45. Ini cikgu bagi variance. Hati-hati Kalau cikgu bagi variance, awak kena ubah kepada sisian piawai. Okey. Kalau cikgu macam soalan 3, cikgu memang bagi sisian piawai, pakai sajalah. Jangan pula itu awak pergi buat punca kuasa 2. Soalan boleh ubah. Kadang-kadang dia bagi variance, kadang-kadang dia bagi sisian piawai. Ya? Okey, kita tengok soalan pertama. So, soalan pertama cikgu bagi Ming 172, sisian piawai 8 cm. So, kalau kamu tahu ini ialah taburan normal, Ming kamu 172. Okey, kalau kamu nak tulis short font, kamu sedikit tulis 8 kuasa 2. Jangan tulis 8 sebab dia mesti untuk variance, bukan untuk sisian piawai. Okey, soalan pertama saya. Cari kepalan kalian bahawa, so maksudnya soalan tanya kepalan kalian. Okey, apa yang dia nak tanya? Tinggi seseorang sebab bukan piawai maka X lah, bukan Z Okey, di antara maksudnya ada kerja ini. Okey, di antara 160 172. Boleh buat kalau ini soalan dia. Macam mana? Macam mana? Halo. Halo, semua sudah tidur ke? Guna normal CD kan? Okey. Apa dia? Sorry? Normal C. Kalau normal CD, ya betul. Gunakan normal CD. Tapi kalau ini piawai, so kamu kena buat apa dulu? Graph. Ini bukan piawai. Graph. Nah.
Okay, kalau normal CD apa yang awak akan type? Dia ada lower, upper, Ming dan sisian piawai dulu. Sisian piawai dan Ming. Macam kamu buat? Awak kata awak nak pakai normal CD kan? Macam mana? Lower kamu berapa? 160. Upper 172. Okay, sisian piawai 8. Ming kita 172. Tapi kamu jangan lupa, kalau kamu pakai ini, jawapan awak memang betul. Tapi awak takkan dapat markah dalam exam. Sebab ada langkah. So, apa yang sepatutnya saya buat? Terus Ubah kepada skor Z. Sorry? Ubah kepada skor Z. Ya. Kita kena tambah satu langkah, ubah ini kepada skor Z dulu. Pakai formula yang baru kita tapak tadi yang Z sama dengan X tolak Ming bagi sisian piawai. So, masuk formula ke dalam ini, tapak dia. Lepas tu baru gunakan normal CD. Boleh buat sendiri ya? Okay ya? Okay. Soalan kedua. Diberi bahawa tinggi 80% lelaki dewasa melebihi KCM. Cari nilai K. Okay. Kalau dia kata 80%, maksudnya dia beritahu kita apa? Berapa kepalang kalian dia kalau 80%? Masa fikir macam mana? 80% ini berapa kepalang kalian dia? Kita takkan kata kepalang kalian dia 80 sebab kepalang kalian maksimum 1 aja. 0.8. 80%. Sama dengan 0.8. 0.8. Boleh? Kita tukar kepada 80 bagi 100. So kita dapat 0.8. So sebenarnya dia nak bagi tahu kepalang kalian dia ialah 0.8. Kepalang kalian macam mana? Melebihi KCM. S melebihi KCM. So soalan B2 ini dia nak cakap ini. Dia nak cakap inilah ayat dia. Inilah ayat dia. Tapi dia bagi dalam bentuk perkataan lah. Okay. So kalau macam ini, macam mana kita nak buat? Kenapa gerak? Kalau macam ini, macam mana kita buat? Satu tolak 0.8. Okay, so kita kena lukis gambar raja dulu sebab kamu jangan lupa, kamu kena lukis gambar raja bagi orang tahu nilai apa yang awak baca So kita kena lukis gambar raja, lebih besar dan kawasan lorek itu pun besar. So cikgu kena lorek di sebelah negatif ke sebelah positif? Negatif. Cikgu lorek kanan supaya jadi satu bentuk yang besar. Ini 0.8. So, bila kamu pakai kalkulator, kamu akan pakai 0.8 ke? Tak. Kamu akan pakai sebelah sini kan? So, kamu conten di sini. Conten dalam gambar raja supaya orang tahu nilai apa yang awak gunakan dalam kalkulator. Okay? So, lepas tu awak masuklah area kamu. Area kamu 0.2. Dia tanya apa dulu? Dia tanya sisian piawai dulu kan? So, apa cikgu nak tulis sini? Tak ingat soalan sudah, kejap. Kecilkan. Okay. So, apakah sisian piawai kamu? 8. Okay. Sekali lagi kalau kamu tulis 8 dan 172, ini hanya untuk semak. Okay. Kalau nak tulis dalam exam bagi saya punya, untuk dapat markah punya, kamu sepatutnya masuk apa? Area 0.2, kamu punya sisian piawai dan Ming kena
ikut normal piawai. Maksudnya ini 1, ini kosong. Okay. Dapat jawapan. Okay. So awak sepatutnya pakai ini dalam kalkulator, dapat jawapan. Tapi ingatlah jawapan ini ialah skor Z kamu. Lepas tu gunakan rumus ini sekali lagi, dapatlah skor Z. Okay. Pakai rumus ini, masuk nilai, dapat X kamu. Boleh faham? Boleh. Okay, So sama juga untuk soalan seterusnya lah. Okay. Kita tengok soalan kertas 1. Soalan kertas 1, dia kira tak susah sebenarnya. Tapi bagi saya, bentuk soalan dia lagi variety, lagi banyak jenis. Kertas 2, itu step dia. Tiap kali itulah bentuk dia. Hanya sekejap, okay, contohnya tadi, sekejap dia cerita tentang tinggi seorang lelaki. Soalan 2, dia cerita tentang umur sekumpulan penduduk. Tapi kerja kita tak banyak beza. Kertas 1, pengiraan dia simple, tapi nak faham soalan. Cuba tengok soalan 1. Cikgu kata ini ialah satu graf taburan normal, bukan piawai punya, normal. Bagi berat sekumpulan pelajar daripada SMK Durian Kuning dengan variance dia 16. Diberi luas kawasan berlorek. Ini 0.4269. Soalan tanya, apakah nilai K? So sebenarnya apa yang ditanya oleh soalan? Apakah nilai K? Tapi apa maklumat yang dia bagi kita? Min. Apa yang kamu tahu? Okay, kita tahu min. Min dia berapa? 52. 52. Sembunyi di sini. Okay? Lepas tu, apa lagi kamu tahu? Variance. Okay, kita tahu variance dia 16. Tapi kamu fahamlah nanti dalam pengiraan kita sebenarnya variance tak digunakan. Kita akan gunakan sisihan piawai. So, sisihan piawai kita berapa kalau variance 16, sisihan piawai? 4. 4. Okey. Apa itu 0.4269? Apa itu? Luas kawasan berlorek. Apa dia? Apakah yang diwakili oleh luas di bawah graf taburan normal? Apa itu? Kebarangkalian. Kepalang kalian. Ya. So soalan ini sebenarnya dia bagi kita kepalang kalian daripada 52 sampai K ialah 0.4269. Tapi ini bukan piawai. So kita akan tulis dalam X. Sebab dia bukan piawai. So, lepas tu macam nak buat? Soalan kalau sudah bagi kepalang kalian, kita nak cari nilai. Maksudnya kita kena mula dengan graf lah. Kita kena mula dengan graf. Dia bagi kita, kalau piawai kalau piawai tengah-tengah ini mesti kosong. Ini satu nilai yang kita kena baca. Dan kita tahu kawasan ini ialah 0.4269. Okey. So sebelum kamu nak tekan kalkulator, ini normal CD ke inverse normal? Inverse normal. Inverse normal. Kalau inverse normal, saya perlu tahu area saya. So apakah area saya? Saya nak tahu bacaan di sini. So luas mana yang saya perlu cari? Kawasan kuning, kawasan berlorek, kawasan hijau, alamat. Kawasan hijau, gabungan, tolak. Gabungan. Macam mana?
Gabungan. Apa dengan apa? Kuning dengan belorik. Ya. So kita kuning berapa? 0.5. 0.5 tambah 0.4269. Sekejap. Okay, kita dapat bacaan dia. Okay. So lepas itu untuk variance dengan sisihan piawai, sisihan piawai dengan Ming itu, kamu ingat kalau kamu terus masukkan 52 tak 4 itu untuk semak. Untuk exam, kamu kena masukkan sisihan piawai 1, Ming dia kosong. Okay? Sebab nak dapat markah kaedah. So lepas itu, lepas itu baru kita kira-kira dapatlah nilai ini. Nilai inilah skor Z kita. Lepas tu pakai formula, ubah dia kepada skor X. Boleh ya? Boleh. Faham? Okey. Okey, soalan 2. Raja menunjukkan graf taburan nombor piawai. Kali ini piawai. Okey. Diberi bahawa itu yang dia kata kertas 2 jarang tanya piawai tapi kertas 1 kadang ditanya piawai. Okey, soalan 2A. Diberi bahawa luas kawasan Belorek, maksudnya tempat ini 0.1765. Lepas tu dia tanya apakah kepalang kalian? Negatif K sampai K. Kalau dia tanya kepalang kalian, maksudnya dia tanya luas juga kan? Luas mana yang dimasukkan oleh dia? Negatif K sampai K. Boleh faham tak? Dia sebenarnya tanya kamu kawasan Belorek ini. Ada orang tak tahu kenapa cikgu cakap macam tu? Okey ah? So, macam nak cari kawasan Belorek ini? Halo, halo. 1 tolak 0.1765 2 kali. Ya, betul. Betul. Sebab sini 0.1765, sini pun sepatutnya 0.1765. So nak dapat kawasan Belorek ini, 1 tolak dia 2 kali lah. Betul. Betul ha? Okey, soalan B. S ialah pemboleh ubah rawat selanjar yang bertabur secara normal. Okey, kita cakap saja lah dia tahu normal. Tapi kali ini bukan piawai. Min dia 35, sisihan piawai dia 1.4. Okey, di mana dia kata nilai X dia ialah K. Dia sudah bagi skor Z kamu ialah K. So kamu perlu cari nilai K ini dulu. Macam nak cari nilai K ini? Inverse CD ke inverse normal ke normal CD? Kalau saya nak tahu nilai K ini. Normal CD. Normal CD. So awak fikir sendiri apakah area awak, dan jangan lupa jangan terus masukkan Ming dan sisihan piawai macam itu. Itu hanya untuk semak jawapan saja. Kamu perlulah ubah kepada skor Z, daripada skor Z pergi buat skor X. Boleh Okey, soalan 3 dan 4 cikgu sengaja tak nak cakap. Cikgu nak bagi awak fikir sendiri 3 dan 4. Okey, so ini untuk hari ini. Okey, kejap ada sesuatu nak cakap. Stop record dulu Okey.